Jangan asyik dalam dunia media sosial je. Itulah saya kata dah terlambat tu. Sebab pukul 9.20 pagi sekarang ni nak kena update Facebook, Twitter, Instagram, dalam gambar tak keluar lagi. Sehari, berapa jam diperuntukkan untuk media sosial saja? Bukan di komputer, untuk kerja tak kira, untuk media sosial saja. Itu susah nak kira. Dia kena tanya berapa jam yang tak diperuntukkan untuk media sosial. Itu lebih senang. Itu lebih senang kira. Sikit je masa dia. Aduh, itu kan saya lah. Tapi mungkin fenomena sejagat sekarang, terutamanya dalam kalangan orang-orang muda. Tapi orang yang tak muda sangat pun macam tu juga. Tapi kita nak cakap pasal isu ini, dan adakah kegairahan ini sebenarnya boleh membawa padah? Ni yang kita sama-sama nak sentuh lah bersama-sama dengan tetamu kita sekarang ni. Rasa padah belum? Belum lagi sangat. Saya tak gairah sangat lah. Belum gairah sangat lagi. Kita ada Puan Hilwa Abdullah, pensyarah psikologi klinikal Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Apa khabar Puan? Khabar baik. Okey. Puan datang tadi ada update status dulu hari ni? Update ke sini tak ada. Tak ada, okey. Tapi my first update for today is dengan my kids lah. So it's like a motivation to I start my day off. Sebabnya ia juga satu platform promosi yang bagus. Ya, betul. So maknanya kalau kita cakap saja mungkin seorang dua orang je yang tahu kita cakap, tapi kalau kita post update status dan sebagainya, berapa ramai, berapa ribu yang tahu serentak. Dia kita bergantung kalau kita jadikan profil kita kan sebagai public, pastinya satu dunia lah. Reach tu tapi kalau lebih kita besar. restrict kepada kawan-kawan, so limited. So kalau kata social media ni memang dia bermula dengan 20th century, abad ke-20 kan. So it started makin tambah baik. So dia ada kebaikan dan juga negatif impact of the social media. Lebih yang mana rasa Puan? Okay, dia macam ni, dia macam ni. Dia semua benda ada kebaikan, tapi kita kalau kata kita lebih, kalau kata kita exceed, so makanya memang akan membawa padah. So kena berpada-pada. Itu yang susah kita nak kawal kerana kita tak tahu aku ni dah lebih ke belum lagi, sebab bila notification tu rasa nak tengok je siapa yang sudah tekan like, betul, siapa Ivan. yang suka komen. Sebab formulanya tu, kalau formula tu saja kita gunakan pada semua tempat. Lebih ekstrim dia akan bawa padah. Gula ke kan, ubat-ubatan ke apa ke, kalau lebih bawa padah. Tapi kalau formula macam tu juga kita nak guna untuk media sosial, macam terlalu longgar sangat. Kita tak tahu had kita kat mana sebenarnya. Sebenarnya kalau ikut kenapa kita tingkah laku manusia kan. Okay, kenapa kita rasa kita nak kongsi berita? So bila kita berada dalam keadaan yang kita happy, kan, secara fiziologi badan kita sama ada kita sedih yang ekstrim ataupun kita happy, kebarangkalian untuk kita post ataupun kita kongsi cerita tu sangat tinggi. Betul tak? Kalau kata kita mencapai satu kejayaan ataupun kita dapat award, so macam you tak boleh nak tunggu for a second, you just Alhamdulillah. So, and the attitude ataupun tingkah laku bila kita dapat feedback, okay, likes ataupun orang share, dia lagi share lagi macam KPI tinggi lah untuk setengah individu. Okay, kalau kita boleh kaitkan dengan kita punya work performance kan. So itulah maknanya itu adalah faktor-faktor yang kenapa kalau kata kita tidak boleh nak kita terlalu gairah dengan social media, okey, maknanya akan mendatangkan padah lah. Okey, maknanya kalau kita dah mula rasa macam tak sabar nak tengok berapa orang like status hari ni, esok nak buat status apa lagi supaya orang like lagi ramai, itu dah simptom dah tu. Dia boleh katakan simptom. Kita dah terlalu agak gairah lah tu sebenarnya. Kita agak gairah, boleh juga terjerumus kepada inilah addiction. Ketagih. Kata bukan dulu kata ketagihan dadah zaman 20-30 tahun dulu kan. Tapi sekarang zaman teknologi memang ketagihan internet, ketagihan cyber. Okey. Dan sekarang ni jalur lebar pun senang aksesnya di mana sahaja, mungkin di tempat awam pun. Itu yang buatkan kita lagi ke mana saja kita pergi. Soalan pertama, password Wi-Fi. Betul. Nak pergi hotel pun, hotel ada Wi-Fi tak? Even kita pergi kedai mamak kan, kita tengok dekat dinding ni kan. Okey, ada bila error, kita rasa? Kita pergi kedai lain lah. Pergi kedai lain ataupun kita keep on bertanya kan sampai kita dapat. Dia dah jadi penawaran yang agak lumayan juga untuk pengguna sekarang. Tak kisah dah sedap ke tidak. Rasa dia tak apalah, boleh telan je. Tapi Wi-Fi tak ada, tak boleh telan. Tak boleh. Tak dinafikan juga ada yang bercerita, berkongsi maklumat yang memang bermanfaat lah kan. Ada yang jenis manusia yang setakat
gambar apa, swafoto ataupun selfie. Nak tengok berapa banyak tu pun dah menjadi ketagihan jugalah. Tapi kalau kita samakan media sosial ni di telefon bimbit, telefon pintar sebagainya, tablet, sebagai seolah-olah kamus bergerak ataupun mungkin buku yang bergerak. Maknanya kalau kita tengok orang baca buku all the time, sampai kat mana-mana pun baca buku, sungguhnya kita tahulah dia dapat ilmu, dia dapat sesuatu daripada pembacaan dia. Jadi macam mana kita nak asingkan ataupun kita nak bezakan bahawa apa yang kita buat sekarang ni, duk baca tu baca ni ialah sesuatu yang betul. Tapi kalau kita buat yang macam ni pula, itu sesuatu yang tidak betul, yang tidak sihat untuk penggunaan media sosial. Mana itu berbalik kepada kita manusia. Kalau kita belajar mengenai personality, kita struktur personality kita ada id, iaitu kita punya kehendak. Id kita kata, oh saya nak buat ni, saya kena buat ni. Sesuatu mungkin yang positif atau negatif. Tetapi komponen lain seperti ego, seperti kata, okay, tak boleh. You jangan tak boleh tengok Facebook waktu kerja, contoh. So kita tahu kan, melainkan kalau untuk mencari bahan bacaan, kalau kata contoh pelajar kan mencari jurnal, dia gunakan social media. Sebab kadang ada betulnya dan ada yang tidak betulnya maklumat di social media kan. Maknanya kita sendiri yang perlu tahu batasan lah. Dan aplikasinya sekarang ni mungkin fungsinya juga sudah pelbagai. Dia macam diary pada kita. Kita boleh tengok semula apa yang kita lakukan 6 tahun sudah. Ada mungkin tarikh share lahir memories. kawan-kawan tertentu yang kita tak kenal. Kita dah jadi bergantung pada dia. Betul. Kebergantungan tu yang kita kena kawal. Maknanya kita kena selalu pesan pada diri. Mungkin kita saya rasa mungkin dalam 24 jam tu berapa jam yang kita guna. Kan mungkin kita dah jadi kata okey tu je kita tengok phone. Kan? So maknanya itu yang kita sendiri sebagai manusia, dan macam mana nak educate anak, suami ataupun kawan-kawan, ataupun masa kalau kata kita berjumpa makan kan, kita kata lepak tu okey, mungkin ada rules yang just simpan phone di mana-mana kan. Dan kita juga selalu dengar ada mangsa yang terjerat dalam pelbagai jenis percintaan ke jenayah di alam maya ini. Tapi benda tu berlaku sentiasa berlaku walaupun kita tahu maksudnya orang tu mungkin dia menjadi mangsa dalam keadaan dia tak sedar. Dia tak sedar, betul. Saya tak dinafikan contoh-contoh kes pedofilia kan. Okey, pedofilia mungkin yang ibu bapa post gambar anak yang terlalu comel ataupun ni, tapi golongan-golongan ni akan mengambil gambar-gambar tersebut untuk kepentingan diri. Kemudian online scam kan, yang percintaan scam yang masukkan duit dan dapat ni kan. So mungkin itu sebabnya individu itu yang post gambar tu datangnya disebabkan oleh kegairahan. Dia punya emotional stimuli. Dia rasa seronok. So dia kadang dia tak sedar. Dia tak sedar, dia tak nampak lagi scam itu kan. Perangkap itu. Tapi dependek kata macam ni lah. Kalau kita tidak terlibat sangat, contohnya dia macam bawa kereta lah kan. Orang kata nak macam mana kalau nak kemalangan tu dia jadi juga. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita tak bawa laju, kita mungkin boleh kawal. Contohnya begitulah. Maknanya kalau kita tak guna lebih banyak ataupun tak terdedah lebih teruk lagi, kita mungkin boleh kurangkan sedikit risiko kita terjebak dengan perkara-perkara yang tak elok ni. Sebab kita dah yang penentu. Maknanya kalau kata sebagai ibu bapa kan, kita kena tentukan sama ada post ini bagus ataupun post ini apa manfaat yang kita akan dapat. Tapi bercakap tentang jalan raya, saya perhatikan dalam few months, beberapa bulan ni, saya nampak bila saya bawa kereta, bila saya pandu kereta, saya nampak kebanyakannya memegang telefon sambil macam ni. So itu boleh mendatangkan bahaya. Maknanya mungkin bila dia berhenti di lampu merah akan pegang. Tetapi bila kereta tu dalam keadaan sesak, jalan sikit-sikit, so tingkah laku memegang telefon dan melihat social media tu yang semakin saya rasa ini sesuatu yang kita perlu tangani. Okey, itu menarik juga sebab dia ada banyak peringkat. Tapi macam mana kita nak tahu yang kita dah sampai ke tahap yang kita kena berhati-hati? Maknanya kita dah buat sesuatu yang aku ni dah teruk sikit ni. Contohnya kalau bawa kereta lah. Kalau bawa kereta, kalau kita bunyi mesej, kita memang tak boleh gunakan telefon pintar masa tengah memandu. Tapi kalau kita katalah dengar bunyi notifikasi mesej, kita ambil dan tengok mungkin kalau dia penting. Itu saya rasa mungkin belum parah lagi. Tapi kalau kita dah mula tengok timeline masa tengah memandu, tak ada pasal-pasal tengok timeline, itu mungkin dah parah dah. Itu mungkin dah parah. Betul. Jadi apa lagi indikasi yang macam tu yang kita kena perhatikan? Seperti kalau kata di rumah kan,
masa bersama keluarga, bunyi notification yang kita rasa macam tak penting, tapi kita nak tengok. Itu pun boleh dikatakan Perasaan nak tengok, perasaan. macam Ataupun contohnya bila kita keluar dine out, keluar bersama keluarga kan, benda-benda kecil, benda tak penting. Kadang community ni, masyarakat ni, dia benda yang sama dia scroll. Betul? Benda yang sama kadang Asalkan boleh scroll. So benda tu dia dah membuatkan kita mencuri masa anak-anak, masa bersama keluarga. Itu boleh dikatakan dah Kena kegairahan berhati-hati. yang membawa Kesan yang negatif. Okey, baik. Terima kasih Puan kerana bersama kami untuk tempoh yang singkat. Kita mungkin Sama-sama. perlukan banyak masa untuk bercakap lebih dalam juga tentang ini kerana ia sesuatu yang perlu sentiasa diingatkan antara satu sama lain. Terima kasih sekali lagi Puan. Selamat pagi Malaysia.